Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin thumma amin. InsyaAllah, puan-puan, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, InsyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi perkongsian ataupun sesi perbincangan kita mengenai al-fi'lu ataupun kata kerja bahasa Arab. InsyaAllah sebelum kita memulakan sesi perbincangan kita, bagi lebih diberkati majlis ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey, puan-puan dan ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, apa khabar puan-puan semua? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Puan Hamizun bersiaran dari mana Puan Hamizun? Persiaran dari rumah. Kenapa Ustaz? Saya tak boleh nak tengok. Saya tak boleh nak appear saya punya ni sebab saya punya signal tak stable. Nanti tu putus. Oh, it's okay. So, tak boleh tengok gambar. Tak boleh keluar video. Tak apa. Puan Hamizun, rumah dekat mana Puan? Gombak. Oh, Gombak. Okey. Puan Juria, sihat ke Puan Juria? Alhamdulillah Ustaz. Saya dari Geri. Oh, dari Geri. Dekat mana Puan Juria? Kampung Pelang ke? Oh. Geri on the way pergi Kelantan tu, jalan apa tu? Jalan ke Kelantan tu. Jeli. No, kampung yang last tu daripada Geri nak pergi tu, nama dia Kampung Bandariang. Oh. Kalau Gerik saya tahu Kampung Pelang, Kampung Pahit. Yang itu nak pergi ke belah Kedah, belah ke sana. Okey, faham. Oh, dari Gerik ya. Kalau Puan Nursiah sihat? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Ya, Puan Nursiah di mana Puan rumah? Saya dekat dengan Puan Hamizun, Taman Melati. Oh, Taman Melati, insya-Allah. InsyaAllah semoga semuanya dalam keadaan sihat, walafiat dan baik-baik saja insya-Allah. Dan tidak lupa kepada puan-puan dan ibu-ibu yang tidak dapat bersama kita pada hari ini, insya-Allah akan mengikuti sesi perbincangan kita melalui recorded session insya-Allah. Okey, jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum saya ucapkan kepada puan-puan dan ibu-ibu sekalian. Okey, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi atas nikmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masa lapang. Dapat lagi kita bersua secara maya melalui aplikasi Zoom untuk kita mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu yang sangat bermanfaat insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallah. Okey, jadi mafhumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ustaz, tu ayat berapa Ustaz? Sorry, minta maaf. Okey, Yusuf bagus. ayat berapa? Surah Yusuf ayat 2. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, yang mafhumnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu semua mengetahui. Jadi kita dalam sesi perbincangan kita pada hari ini adalah untuk mempelajari bahasa Arab. Semoga kita semua diberkati dan diberi ganjaran pahala oleh Allah insya-Allah. Okey, jadi puan-puan dan ibu-ibu, kalau boleh saya akan teruskan
sesi perbincangan kita menggunakan logat utara lah, supaya saya ni lebih orang kata apa, tak kekok. Fasih, lebih fasih. Lebih fasih, bagus. Bagus. Jadi Puan Hamizun, Puan Nursia, Puan Zaitun boleh faham ke? InsyaAllah Ustaz. Okey. Kalau tak faham kita tanya semula. Okey, bagus. Jadi kelas saya insya-Allah santai-santai je Puan, ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang tak faham, boleh unmute dan terus bercakap. Supaya kita ada komunikasi dua hala, insya-Allah. Okey, jadi hari ini kita akan tengok satu topik baharu, iaitu tentang al-fi'lu ataupun kata kerja bahasa Arab yang berbentuk misal. Semalam saya dah letak dalam grup WhatsApp pengenalan tentang al-fi'lu berbentuk misal. Apa itu fi'il berbentuk misal? Hari ini kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Puan Siti Ruhilah. Tak. Okey, selamat datang Puan. Okey, insya-Allah. Jadi sekarang ibu-ibu boleh rujuk buku yang telah disediakan pada muka surat 55. Okey, kita tengok muka surat 55 berkaitan pengolahan fi'il misal. Okey, insya-Allah untuk fi'il misal, topik yang baru ni tidaklah susah, mudah saja insya-Allah. Sebab apa? Puan-puan dan ibu-ibu dah mempelajari, dah belajar dengan Ustaz Farhan sebelum ni tentang fi'il berbentuk salim, fi'il berbentuk mahmus, fi'il berbentuk mudha'af. Jadi bila puan-puan dah memahami fi'il-fi'il tersebut, dah menguasai fi'il-fi'il tersebut, maka untuk fi'il berbentuk misal, insya-Allah puan-puan tidak akan menghadapi masalah untuk memahami tajuk tersebut. Okey, jadi bila puan-puan tengok muka surat 55, okey, tengok pada jadual yang telah diberikan oleh penulis. Okey, pengolahan fi'il misal. Sebelum tu kita nak kenal lah apa itu fi'il misal. Kita nak kenal dia dulu. Sebelum apa? Sebelum kita berkenalan lebih lanjut, kita kena kenal dulu macam mana fi'il misal tu. Okey. Baik. Okey, untuk pengetahuan puan-puan dan ibu-ibu sekalian, fi'il berbentuk misal ialah fi'il yang mempunyai huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya di hadapan fi'il tersebut. Jadi okey, saya share skrin lah untuk puan-puan dan ibu-ibu lebih jelas. Okey, apa itu fi'il berbentuk misal? Sekejap. Assalamualaikum Ustaz, maaf lambat. Waalaikumsalam Puan Siti Rahmah. It's okay, it's Ya okay. saya. Okey, apa itu fi'il berbentuk misal? Fi'il berbentuk sorry. Okey, fi'il berbentuk misal
Okey, ialah fi'il yang mempunyai ini pengenalan untuk fi'il berbentuk misal. Fi'il berbentuk misal ialah fi'il yang mempunyai huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya di awal fi'il tersebut. Di awal perkataan, oh minta maaf. Ya. Perkataan fi'il tersebut. Okey, ini pengenalan tentang fi'il berbentuk misal. Fi'il berbentuk misal ialah fi'il ataupun kata kerja yang mempunyai huruf alif, ataupun huruf waw ataupun huruf ya di awal perkataan fi'il tersebut. Saya bagi contoh untuk perkataan wasola. Wasola. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi untuk fi'il wasola, di manakah huruf awal ataupun huruf pertamanya? Adalah huruf waw. Wow. Okey, huruf waw. Okey, saya gariskan di bawah ni. Okey, huruf waw. Jadi fi'il berbentuk misal, fi'il yang mempunyai huruf sama ada huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Dia salah satu sahaja. Contoh dalam fi'il wasala, yang di hadapannya adalah huruf waw. Jadi fi'il tersebut kita kenal sebagai fi'il berbentuk misal. Okey, puan-puan boleh rujuk dalam buku muka surat 55. Okey. Okey, penulis telah memberikan kepada kita satu jadual tentang pengolahan fi'il berbentuk misal. Penulis dia sediakan berdasarkan kata ganti nama diri iaitu ad-dhamair. Okey, kita akan tengok macam mana kita nak olah fi'il berbentuk misal iaitu menggunakan pengolahan fi'il madhi. Okey. Pengolahan fi'il madhi. Fi'il madhi ni maksudnya fi'il yang telah berlaku. Berlaku pada masa lampau bagi fi'il misal. Okey, saya tulis dalam bahasa Melayu ya. InsyaAllah puan-puan boleh faham insyaAllah. Okey. Pengolahan fi'il madhi bagi fi'il berbentuk misal. Okey, pengolahan fi'il madhi adalah sama sahaja macam puan-puan belajar dalam fi'il berbentuk salim. Sama juga macam fi'il berbentuk mahmus. Sama juga macam fi'il berbentuk mudha'af. Cara pengolahan fi'il madhi bagi fi'il misal sama sahaja. Okey, saya bagi contoh untuk pengolahan fi'il madhi bagi fi'il salim iaitu kataba. Okey, kataba. Okey. Kalau kita nak olah fi'il berbentuk salim untuk fi'il kataba kepada dhamir huwa.
Dia akan jadi apa puan? Dia akan jadi kataba. Dia akan jadi kataba. Macam mana kita nak olah daripada dhamir huwa kepada dhamir huma? Okey, huma iaitu dua orang lelaki. Mereka dua orang lelaki. Kita kena tambah huruf apa di belakang? Alif. Kena tambah huruf Alif. alif. Maka akan jadi Kataba. Okey. Jadi pengolahan fi'il madhi bagi fi'il mithal sama sahaja konsep dia macam kita olah menggunakan fi'il salim. Sama sahaja. Okey. Mari kita tengok sama-sama. Okey. Penulis dah memberikan iaitu contoh untuk fi'il wasala. Fi'il wasala yang bermaksud telah sampai. Telah sampai. Okay. Sekarang kita nak tengok cara pengolahan fi'il madhi bagi fi'il berbentuk mithal wasala. Okey. Macam mana kita nak olah kepada dhamir huwa, iaitu dia seorang lelaki. Okey, maka kita tulis wa. Okay, kemudian kita nak olah kepada dhamir huma, iaitu mereka dua orang lelaki. Okey, macam mana Puan Siti Rahilah? Agak-agaknya. Sama juga. Wasala tambah alif. Tambah alif. Bagus. Ahsanti. Wasala. Kita hanya tambah alif. Kemudian kita nak olah kepada dhamir hum, iaitu mereka ramai lelaki. Okay, kena tambah huruf apa di belakang? Wow. Ya, waw mat. Kita panggil dia waw mat. So dia akan jadi wasalu. Wasalu. Kemudian kepada hiya. Okey, kepada hiya sekejap Okey. Hiya untuk berapa orang Puan Hamizun kalau hiya? Kalau hiya kita tambah ta mati. Ta mati di belakang. Dia untuk berapa orang Puan Hamizun? Hiya. Untuk siapa kalau hiya? Perempuan satu. Perempuan satu. Bagus. Ahsanti. Perempuan satu, maka kita akan tambah huruf ta berbaris mati di belakang. Dan dia akan jadi wasolat. Wasolat. Kemudian kita tengok kalau kita nak olah kepada huma perempuan dua orang. Macam mana pula ni? Huma perempuan dua orang. Dia akan jadi Puan Siti Rahmah, dia akan jadi apa kalau kita olah kepada huma perempuan dua orang? Kita perlu tambah huruf apa di belakang? Puan Siti Rahmah boleh Wasal dengar saya? tu. Wasal tuma. Wasal. Tambah tuma. Tuma. Untuk dhamir huma, huma. Ya, tambah wasal tuma. Wasal tuma. Okey, kita tengok Wasal. Kita tengok dulu. It's okay. Okey, terima kasih Puan Siti Rahmah. Okey, ada jawapan lain tak selain wasal tuma? Ada. Ya, Ustaz.
Wasolata. Okey. Wasolata. Okey. Yang mana satu yang betul ni? Okey. Okey, untuk wasal tuma, Puan Siti Rahmah, tuma ni untuk dhamir yang akan kita tengok sebentar lagi, iaitu dhamir antuma. Wasolata. Wasolata, bagus, ahsanti. Syukron kepada sahabat-sahabat yang bantu. Jadi kalau untuk dhamir huma, cara kita nak olah fi'il madhi bagi fi'il berbentuk mithal, bagi perempuan 2 orang. Mereka perempuan 2 orang, kita tambah ta alif di belakang. Dan akan jadi wasolata. So wasoltuma ni kurang tepat. Okey. Boleh faham Puan Siti Rahmah? Ya, insyaAllah Ustaz tadi terkeliru. Okey, bagus. La baksa. Okey. Kemudian kita tengok untuk dhamir hunna. Okey, untuk hunna. Macam mana kita nak olah untuk dhamir hunna? Puan Juriah. Abang, kita minta bang. Wasolna. Tambah Wasalna. nun. Nah. Okey, ahsanti. Syukran Puan Juriah. Okey, untuk dhamir hunna, kita akan olah kepada wasalna, iaitu tambah huruf nun berbaris fathah di belakang dan kita matikan huruf sebelumnya. Ustaz, nak tanya Ustaz, Okey, silakan. untuk huma perempuan, jadi apa Ustaz tadi yang atas tu? Okey, dia akan jadi wasolata. Bukan wasolta Ustaz. Dia akan jadi wasolata. Sebab apa Bukan Puan? wasolta, bukan. Bukan. Sebab untuk huma perempuan, kita tak matikan huruf sebelumnya. Okey, contoh saya tulis di sini. Sekejap. Okey, bagus. Soalan yang bagus. Kenapa dia tak jadi wasolta? Kerana untuk dhamir huwa sampai huma perempuan 2 orang, kita tak matikan huruf sebelum akhir tu. Contoh, kenapa dia jadi wasolata? Sebab dhamir huma perempuan kita tak matikan yang ni. Kita tulis macam ni, wasolata. Okey, boleh faham Puan Ruhilah ke yang tanya tadi? Saya Ustaz. Okey, boleh faham Hadam Puan je Ruhilah? Ustaz. Ya? Hadam je. Hadam. Okey. Bagus Puan Ruhilah. Soalan yang bagus. Untuk dhamir huma perempuan, kita tak matikan baris akhir ni. Wasola, so kita tambah je ta alif di belakang, maka akan jadi wasolata. Cuma kita start kepada dhamir hunna. Kita start dekat dhamir hunna, kita akan matikan huruf lam ni yang belakang. Kalau sebelum-sebelum tu, untuk dhamir huwa sampai huma, kita tak matikan huruf yang belakang tu. Okey, boleh faham Puan Ruhilah? Boleh, insya-Allah boleh Ustaz. Okey, bagus. Ahsanti. Okey. Bermula di dhamir hunna, kita akan matikan baris huruf lam. Okey. Kemudian kita tengok pula untuk olah kepada dhamir anta. Dhamir anta. Okey, anta untuk siapa? Lelaki. Seorang Awak lelaki. Seorang lelaki.
Tetapi orang tersebut berada di hadapan kita. Kalau untuk huwa, seorang lelaki tetapi kita bercakap tentang dia. Kalau anta, orang tersebut berada di hadapan kita. Jadi macam mana kita nak olah fi'il berbentuk mithal bagi dhamir anta? Dia akan jadi wasalta. Saya dah terangkan tadi bahawa bermula di dhamir hunna, kita akan matikan huruf lam sebelum huruf penambahan dhamir tersebut. Contoh macam anta. Okey. Puan-puan olah wasalta, iaitu matikan huruf lam ini. Matikan huruf lam iaitu wasalta. Okey, dan tambahkan ta berbaris fathah di belakang. Macam mana kita tahu ta berbaris fathah? Okey, caranya mudah. Kita tengok anta ini. So ta ini merujuk kepada dhamir anta. Sebab itulah dia jadi wasalta. Okey, kemudian kalau kita olah kepada dhamir antuma, dua orang lelaki. Minta maaf, ya. Okey, dhamir antuma, dua orang lelaki. Macam mana kita nak olah dia? Wasal, Wasaltuma. wasaltuma, wasaltuma. Macam mana boleh jadi tuma? Sebab dia dua orang. Ya, dua orang. Kita tengok tuma ini di sini. Jadi Dia Ustaz, dia macam bermula dari, maaf saya mencelah, bermula Okey, tak dari apa, tak apa. hunna, daripada hunna tu. Okey. Huruf yang sebelum tambahan tu kita matikan dia. Okey. Lepas tu penambahan itu macam kita ambil daripada yang macam anta kita ambil ta, antuma kita ambil ma, antum kita ambil tum. Macam gitulah agaknya. Dia punya macam sifir dia tu. Ya, betul. Sampai antunna tu. Sampai Maknanya kita antunna. seolah-olah kita menambahkan ikut penambahan daripada yang punya dia punya domain yang asal itulah. Ya, betul. Macam mana yang Ustaz Farhan dah terangkan sebelum-sebelum ni untuk fi'il berbentuk salim, untuk fi'il berbentuk mahmus dan mudha'af, dia sama sahaja dia punya konsep dia. Okey, kita tengok pula untuk antum. Okey, untuk antum kita tengok Okey, untuk antum. Okey, macam mana kita nak olah dia? Dia akan jadi apa? Wasal, wasaltum. Bagus. Dia akan jadi wasaltum. Macam mana puan-puan boleh tahu wasaltum? Sama macam yang atas. Dhamir tum saja. Ke Ya, hujung. kita tengok yang belakang ni, tum. So tambah sahaja tum di belakang. Sampailah dhamir antunna. Kalau antum jadi wasaltum. Contoh kalau kita nak olah kepada anti, dia akan jadi wasalti. Bagus. Akan jadi wasalti. Kenapa? Sebab ta ini kita merujuk kepada anti. Untuk seorang perempuan. Kalau antuma, wasaltuma. Sama sahaja. Wasaltuma akan jadi wasaltuma. Kalau antunna,
Wasaltunna. Wasaltunna. Bagus. Ahsantunna. Antunna akan jadi wasaltunna. Konsep dan kaedahnya sama sahaja puan-puan. Dia ibarat macam kita nak masak gulai. Tahu tak gulai? Kita nak masak kari lah. Kita nak masak kari ikan dengan kari ayam. Okey, rencahnya sama. Kita kena letak daun kari, kita kena letak apa lagi, santan. Cuma yang membezakan hanyalah lauk itu. Rencahnya sama. Maksudnya dekat fi'il berbentuk salim, kalau kita nak olah fi'il berbentuk salim untuk dhamir antunna, dia akan jadi katabtunna. Dia akan jadi katabtunna. Sama juga kalau untuk fi'il berbentuk mithal, dia akan jadi wasaltunna. Dia sama saja perempuan. Yang membezakan hanyalah bentuk fi'il tersebut. Macam sekarang kita membincangkan tentang fi'il berbentuk mithal. Konsepnya kita ikut sama macam fi'il berbentuk salim. Kalau dhamir antunna, kita tambah tunna di belakang. Okey, boleh faham puan-puan, ibu-ibu? Ustaz, Okey. nak tanya sikit. Okey. Tadi Ustaz kata kalau fi'il misal ni dia ada penambahan alif waw ya. Tapi Okey. kalau pada macam katabah ni macam mana nak menambah waw dia ke alif ke ya ke? Macam mana? Okey, bagus Puan Juriah. Okey, untuk fi'il berbentuk salim, okey, kita tengok dulu. Fi'il berbentuk salim ni fi'il dia macam mana dia punya maksud fi'il berbentuk salim. Maksudnya fi'il berbentuk salim dia tidak mempunyai huruf hamzah. Tidak ada huruf hamzah. Tak ada hamzah. Dia tidak ada syaddah dan tidak ada huruf alif, waw dan juga ya. Contohnya macam contoh fi'il bagi salim, fi'il bentuk salim ialah kataba. Kalau kita tengok huruf dalam fi'il berbentuk salim, dia tak ada huruf hamzah, dia tak ada baris syaddah, dan tidak ada huruf alif waw ya, ataupun kita kenali sebagai huruf illah. Tiga huruf ni kita kenali dia huruf illah. Jadi fi'il salim dia bebas daripada tiga benda ni. Jadi cara olah dia senanglah puan. Jadi kataba, contoh huwa kataba, huwa kataba, huma kataba. Sampailah habis. Sampailah dhamir nahnu, ana nahnu. Tapi untuk fi'il berbentuk mithal, dia mempunyai huruf illah. Fi'il berbentuk misal, dia mempunyai huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya di hadapan. Di hadapan fi'il tersebut. Dia memang asal perkataan dia puan. Huruf illah tu di hadapan fi'il tersebut. Contoh fi'il wasala. Huruf waw ni memang huruf yang asal, huruf asal.
Dia tidak ada penambahan. Huruf waw ini bukan huruf penambahan. Jadi Ustaz bermaksud apa ni katabah tu bukan fi'il misal lah. Ya, bukan puan. Ah, ya Sebab ya ya, fi'il faham faham. salim dia tak ada ni, dia tak ada huruf ni. Macam ni. Ni nampak. Ni fi'il salim, Okey. fi'il berbentuk salim. Okey faham. Macam sekarang kita membicarakan fi'il berbentuk misal. Apa itu fi'il misal? Fi'il misal ni, fi'il berbentuk misal, dia mempunyai huruf illah. Kedudukannya di mana? Di hadapan. Macam ni, wasala. Kalau macam Ustaz minta maaf nak tanya, nak fahamkan je. Jadi Okey. maknanya kalau kita kata huruf apa tu fi'il misal ni, dia di awal dia punya kalimah mesti ada huruf waw, alif dan ya. Okey. Okey. Kalau macam tu, kalau dalam waw bermakna dan lah. Maknanya dia bukan huruf apa tu huruf penambah kan. Biasa dalam Quran kita ada kalau setengah perkataan tu waw tu bermakna dan. Tapi di sini waw tu adalah perkataan tu sendiri, bukan bermakna dan. Betul tak? Macam tu. Betul. Ya. Sebab nak faham dia punya tu. Nak faham pengertian dia tu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Bagus soalan Puan Hamizun. Waw di sini adalah waw asal. Itulah yang bermaksud huruf ataupun fi'il berbentuk misal. Nanti kita tengok contoh dalam Al-Quran dan juga hadis yang fi'il berbentuk misal. Sebab apa? Waw ni dia bukan penambahan. Waw di wasala ni dia bukan waw penambahan. Sebab apa? Dalam bahasa Arab ada juga waw di depan bermaksud dan. Bagus Puan Hamizun. So waw di sini adalah huruf asal bagi fi'il berbentuk misal. Okey, boleh faham puan-puan? Faham Ustaz, faham. Okey. Allah faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita nak tengok untuk contoh. Saya datangkan contoh kepada puan-puan. Contoh kalimah wa'ada. Wa'ada. Okey. Fi'il ini, fi'il apa puan-puan? Fi'il berbentuk apa? Berbentuk misal. Kerana ada huruf waw. Wow. Dan waw ini adalah huruf asal. Bukan huruf penambahan. Ini huruf asal. Huruf asal. Okey. Sekarang saya akan datangkan satu hadis kepada puan-puan, iaitu Nabi Muhammad SAW bersabda. Hadis ni berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik. Ni contoh-contohlah yang mempunyai fi'il misal, fi'il berbentuk misal. Ciri-ciri orang munafik. Okey. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafik salasa. Nabi kata ciri-ciri orang munafik ni ada 3. Okey, yang pertama, Nabi kata idza haddatha kadzaba. Ciri orang munafik yang pertama ialah apabila dia bercakap, dia berdusta. Okey, jadi kadzaba dekat sini fi'il berbentuk apa? Revision sikit puan-puan. Fi'il berbentuk apa? Salim Ustaz. Ya? Salim. Salim, bagus. Sebab apa? Dia tidak ada huruf hamzah, dia tak ada syaddah dan tak ada huruf illah. Jadi ini adalah fi'il berbentuk salim. Jadi Nabi Muhammad SAW beritahu kepada kita ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, jika dia bercakap, dia berdusta. Okey, yang kedua, Nabi kita kata idza wa'ada
wa'ada, akhlafa. Okey, ciri-ciri orang munafik yang kedua ialah idza wa'ada akhlafa. Okey. Kita highlight dekat fi'il wa'ada. Fi'il ni berbentuk apa perempuan? Fi'il misal. Fi'il mithal. Bagus. Sebab apa? Sebab dia mempunyai huruf Wow. waw di hadapan. Okey, apa maksud dia? Janji. Berjanji. Berjanji. Nabi kita bagi tahu ciri-ciri orang munafik ni apa? Yang kedua, apabila dia berjanji. Apabila berjanji dia Khilaf. dia apa? Khilaf. Khilaf ataupun mungkir. Dia mungkir janjilah. Apabila berjanji dia mungkiri. Jadi fi'il wa'ada di sini berbentuk mithal. Sebab ada waw di hadapan. Okey, ciri-ciri yang ketiga, saya tulis kat sinilah. Nabi kita kata wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Okey, waw di sini maksud apa, puan? Maksud apa, ibu-ibu? Dekat sini barulah waw yang bermaksud dan. Dan apabila. Dan apabila, bagus. Dia bukannya fi'il mithal dekat sini. Wa idza ni bukannya fi'il mithal. Tapi waw di sini membawa maksud dan. Nabi kita kata dan ciri-ciri orang yang ketiga ialah apabila dia diberi amanah. Uktumina ni maksudnya diberi amanah. Khana, apa maksud khana? Khianat Ustaz. Ya, dia khianati. Okey. Untuk khana ni fi'il misal ke? Fi'il berbentuk misal ke perempuan? Bukan Ustaz, misal mesti kat depan. Ya, bagus. Salim. Walaupun dia ada huruf alif, tetapi dia berada di hadapan ke di tengah? Tengah Ustaz. Tengah. Jadi bila ada di tengah, kita tak kata dia fi'il berbentuk misal. Bagus Kalau puan. bukan misal dia jenis nama apa Ustaz? Okey, dia jadi apa? Pelajaran dia selepas ini. Selepas misal. Okey. Okey. Jadi bagus puan-puan dapat. Maksudnya walaupun dia ada huruf illah, iaitu huruf alif, tapi dia bukan berada di hadapan. Maka kita tak panggil dia huruf berbentuk misal. Okey, boleh faham? InsyaAllah Ustaz, terus. Okey, alhamdulillah. Kalau ada yang puan-puan tak faham, terus tanya. Okey, boleh Jadi saya baca sekali lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ciri-ciri orang munafik ni ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dan yang ketiga ialah dan apabila dia diberi amanah, dia khianati amanah tersebut. Jadi moga-moga kita terpelihara daripada sifat ataupun ciri-ciri orang munafik. Dalam Al-Quran pun sebenarnya ada. Allah gunakan perkataan wa'ada. Ada perempuan. Nanti puan-puan kalau baca Al-Quran, jumpa perkataan ni, perempuan dah tahu. Okey, wa'ada ni fi'il berbentuk misal. Dan maksudnya ialah janji. Maka Allah janji apa? Kita kena baca ayat tu sampai habis. Kenapa saya difahamkan dan majoriti ibu-ibu dan puan-puan mempelajari bahasa Arab ni supaya kita memahami
bahasa-bahasa inilah bahasa ibadat, bahasa Al-Quran. Jadi apabila puan-puan faham konsep ataupun kata kerja yang kita pelajari, puan-puan boleh praktik semasa membaca Al-Quran. Okey. Ustaz, sekejap Ustaz. Dalam contoh kita tu tadi, wasal kita maknanya sampai kan? Okey. Tapi kalau dalam baca Quran kita kata wasal tu terus, maknanya dia sampai tu sampai macam mana maksudkan sampai, dan satu lagi kita kata dia boleh dikatakan terus kan? Kalau kita baca Quran kita kata bacaan wasal, maknanya kita terus kan? Okey. Lagi satu kita kata bacaan wakaf. Wakaf pun saya rasa dia pun misal lah. Jadi sekarang yang wasal tu sama maksud terus dengan sampai tu macam mana kita nak faham? Okey, bagus. Soalan yang bagus. Advance, bagus. Okey, bagus. Iaitu waqafa ni pun sebenarnya fi'il berbentuk misal sebab dia ada waw di hadapan. Okey. Bacaan wasal maksudnya bacaan terus. Bahasa Arab ni puan-puan, masya-Allah, dia bahasa yang sangat mempunyai beribu kosakata. Dan perkataan wasala ni saja pun sebenarnya membawa maksud yang pelbagai. Macam bacaan wasal, bacaan Al-Quran wasal, maksudnya bacaan terus. Bacaan terus. Dan wasal juga membawa maksud sampai. Jadi wasala dalam buku yang diberikan oleh penulis, maksudnya ialah berhenti. Bukan kita bicarakan tentang bacaan wasal, iaitu bacaan terus. Ejaan dia sama Ustaz. Bukan waw, sod, alif maksurah, alif ya yang tak ada titik tu. Bukan. Betul puan, ejaan yang sama. Macam waqaf, bacaan berhenti. Berhenti. Maksudnya kalau kita baca Al-Quran, kita dah kehabisan nafas, kita waqaf. Maksudnya kita berhenti. Macam tu. Ejaannya sama tapi maksudnya berbeza. Okay. Boleh faham puan yang bertanya Puan Rahmah ya? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, kemudian kita tengok untuk, okey, boleh kita teruskan? Boleh Ustaz, boleh. Okey. Kita tengok pula pengolahan untuk dhamir ana. Untuk dhamir ana. Masih lagi dalam pengolahan fi'il madhi bagi fi'il berbentuk misal. Untuk dhamir ana, dia akan jadi macam mana? Wasaltu Ustaz. Wasaltu. Bagus. Wasaltu. Okay. Kalau untuk nahnu, kami, kami, kita. Wasalna. Wasalna. Allah, sorry. Nahnu, maka akan jadi wasalna. Bagus. Konsep dan kaedahnya sama, cuma fi'il berbentuk berbeza. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi pemahaman ibu-ibu dan puan-puan, marilah kita sama-sama tengok contoh soalan pada muka surat 50 57. Betul tak puan-puan? Sebab buku saya cetakan lama. Betul je. 50? 57. Okey. Okey, saya akan rotate nama ibu-ibu dan perempuan ya. Okey. Perempuan jangan risau. Saya tak suruh perempuan dan ibu-ibu semua menyanyi. Jadi buka
mic tu untuk jawab je. Jadi tak perlu risaulah kalau suara tak sedap ke apa, tak apa. Okey, sekarang kita tengok untuk kotak ataupun jadual yang kedua, iaitu untuk fi'il wajaba. Wajaba. Apa maksud wajaba? Maksudnya wajib. Saya letak siap-siap lah. Nanti puan-puan boleh rujuk muka surat 56 tu. Okay. Untuk wajaba, kalau untuk olah kepada dhamir huwa, kita dah ada iaitu wajaba. Kemudian saya nak puan-puan olah kepada dhamir huma, muzakkar, iaitu lelaki 2 orang. Okey, kita pergi ke Puan Nursiah terlebih dulu. Boleh Puan Nursiah? InsyaAllah. Rumah wajib. Tambah alif saja Ustaz. Tambah alif. Jadi wajaba. Wajaba. Okey, bagus Puan Nursiah. Okey. Kemudian kita nak olah kepada dhamir hunna. Okey, Puan Siti Rahmah. Macam mana nak olah kepada dhamir hunna? Iaitu perempuan ramai. Mereka perempuan ramai. Wajib benar Ustaz. Wajabna. Bagus, ahsanti. Okey, bagus. Kemudian kita nak tengok dhamir huma. Mereka perempuan 2 orang. Okey, Puan Zaitun binti Sulaiman. Wajabata. Wajabata. Ahsanti Puan Zaitun. Wajabata. Okey, kemudian saya nak kena tengok balik nama ni. Puan Juriah. Puan Juriah untuk dhamir hiya. Hiya wajabat. Hiya wajabat. Bagus. Ahsanti Puan Juriah. Kemudian Puan Hamizun. Puan Hamizun untuk dhamir hum. Macam mana nak olah kepada dhamir hum, Puan Hamizun? Kita tambah hujung dia tu ada waw mati dengan alif. Waw mati dengan Wajabu. alif. So dia jadi Wajabu. wajabu. Bagus. Ahsanti Puan Hamizun. Okey. Okey, boleh faham puan-puan dan ibu-ibu semua? InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah faham Ustaz. Ya, saya yakin yang puan-puan dah faham dan juga menguasai kalau untuk pengolahan fi'il madhi. Sebab apa? Konsep dan kaedahnya sama. Cumanya dekat fi'il berbentuk misal. InsyaAllah untuk latihan-latihan yang kotak-kotak berikutnya puan-puan boleh jawab sendirilah kalau ada masa insyaAllah. Yang ni bukan kerja rumah puan-puan. Yang ni kalau puan-puan rasa nak buat. Okey, insyaAllah jadi saya rasa untuk sesi perkongsian kita untuk fi'il berbentuk misal kita hentikan setakat ini sahaja. InsyaAllah kelas ataupun sesi perkongsian kita berikutnya kita akan tengok
transisi ataupun perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Sebab apa puan-puan? Untuk fi'il mudhari', bagi fi'il berbentuk misal, dia ada sedikit perubahan. Saya rasa yang tu kita kena ada satu kelas yang panjang lah kalau kita nak bincang sekarang, masa tidak mengizinkan kepada kita. So kita akan tengok pada sesi minggu hadapan insya-Allah. Okey, jadi sebelum saya akhiri, saya sukalah nak berkongsi dengan puan-puan dan ibu-ibu semua satu kisah berkenaan Al-Imam Rabi' bin Sulaiman. Puan-puan pernah dengar tak nama Al-Imam Rabi' bin Sulaiman? Tak pernah Ustaz. Tak pernah? Okey, saya tulis. Imam Rabi' bin Sulaiman. Imam besar ni, puan-puan. Orang mana ni Ustaz? Ya? Ulama mana ni? Okey, ulama Imam Rabi' bin Sulaiman ni ialah ulama besar dalam mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Syafi'i. Ya. Okey. Kalau Imam Syafi'i saya rasa puan-puan dan ibu-ibu kenal, betul tak Imam Syafi'i? Kenal. Pengasas mazhab Syafi'i. Kena gitu je tak Ustaz, tapi latar belakang dia tak berapa tahu orang mana. Tu kena explore pula. Ya, betul. Yang tu nanti untuk kalau puan-puan ada join kelas sejarah, sebab yang ni berkaitan sejarah, fiqh, boleh tanya ustaz yang mengajar. Imam Syafi'i merupakan pengasas mazhab Syafi'i, iaitu mazhab kita lah. Majoriti orang Asia di Malaysia, kita ni mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kisah yang saya nak kongsikan dengan puan-puan adalah berkaitan Imam Rabi'. Imam Rabi' bin Sulaiman ni, dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Rabi' ni adalah anak murid. Okey puan-puan, kisahnya memang sangat berhikmah lah untuk kita ni seorang penuntut ilmu. Okey, kisahnya berbunyi macam mana? Imam Rabi' bin Sulaiman ni, dia merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i hafizahullah ta'ala. Okey, Imam Rabi' ni dia mempunyai masalah kita panggil slow learner. Tahu tak slow learner? Tahu Ustaz, faham. Lembam. Lambat faham. Maksudnya bila diajar oleh cikgu-cikgu ni lambat faham. Sebab apa? Anak murid ni dia ada tahap-tahap untuk tahap-tahap penguasaan dia sendirilah. Okey, macam Imam Rabi' ni dia sukar untuk memahami apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Okey, dalam majlis ilmu Imam Syafi'i, Imam Rabi' ni dia dengar, dia tak faham. Bila Imam Syafi'i tanya lagi, "Wahai Rabi' bin Sulaiman, adakah kamu faham apa yang aku ajarkan hari ini?" Imam Rabi' bin Sulaiman masih tak faham. Sehingga kan ada riwayat mengatakan sehingga 39 kali. 39 kali Imam Syafi'i menerangkan tajuk yang sama, Imam Rabi' masih lagi belum faham. Sehingga kan Imam Rabi' ni dia berasa sangat malu. Dia kata, aku ni belajar tapi tak faham sebanyak 39 kali. Dan Imam Rabi' pun dia rasa macam nak undur diri daripada majlis ilmu. Sebab apa? Dah 39 kali dah Imam Syafi'i terangkan ilmu tersebut, beliau tidak dapat memahami. Kemudian Imam Syafi'i nampak yang Imam Rabi' ni dia nak mengundur diri daripada majlis ilmu. Imam Syafi'i kata apa? Wahai Rabi', anak muridku, lepas daripada majlis ilmu ni datanglah ke rumah aku. Aku akan mengajak secara personal lah, ataupun istilah kita sekarang kita panggil home tutor. Maka Imam Rabi' pun pergilah ke rumah Imam Syafi'i. Apabila Imam Syafi'i menerangkan kepada Imam Rabi' ilmu yang sama,
Kemudian Imam Syafi'i tanya, wahai Rabi', adakah kamu faham apa yang aku ajarkan? Imam Rabi' menjawab, maaf guru, aku masih tidak memahami apa yang diajarkan. Walaupun kali yang ke-40, kali yang ke-41, Imam Rabi' masih tidak memahami tajuk yang diajarkan. Kemudian Imam Syafi'i kata apa dekat Imam Rabi'? Imam Syafi'i kata, wahai Rabi', sesungguhnya aku telah menjalankan tanggungjawabku untuk berkongsi ilmu kepada kamu. Tetapi mohonlah kepada Allah untuk memberikan kefahaman, untuk memberikan ilmu tersebut kepada kamu. Sebab apa? Imam Syafi'i kata, kalaulah ilmu ni seperti sesenduk makanan, kalaulah kefahaman ilmu ini seperti sesenduk makanan, nescaya aku akan suapkan ke dalam mulut kamu. Nak bagi tahu apa puan-puan dan ibu-ibu, kefahaman dan juga pengetahuan tentang sesuatu ilmu bukanlah tugas seorang guru. Bukanlah tugas orang yang mengajar, tetapi kita kena meminta kefahaman tu daripada Allah. Sebab itulah sebelum kelas kita baca apa? Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami apa? Kefahaman. Jadi sebab apa? Sebab guru ni dia hanya berkongsi ilmu. Untuk memberi kefahaman tu, guru tu dia tak ada autoriti. Jadi Allah sahaja yang memberi kefahaman. Jadi saya hari ini sebagai pengkongsi ilmu sahaja. Kalau puan-puan ataupun ibu-ibu ada yang kurang jelas, boleh tanya dan saya akan terangkan dengan ayat yang lebih mudah. Kemudian kita kena doalah kepada Allah supaya diberi kefahaman. Lepas daripada Imam Rabi' berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberi kefahaman kepada beliau dan beliau diangkat menjadi salah seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan hikmah yang lain puan-puan, kalau puan-puan belajar sekali bahasa Arab, ya Allah susahnya bahasa Arab ni ustaz. Payahnya nak faham. Betul Ustaz. Ya? Betul. Memang susah nak faham. Memang susah betul. Tapi bila puan-puan dah dapat faham, Masya Allah, manis puan-puan. Baca Al-Quran, ya Allah, dah faham apa yang Allah nak sampaikan. Amin, Jadi, insyaAllah. kalau kali pertama tak faham, Amin, insyaAllah. belajar Amin. kali kedua. Kalau tak faham lagi, belajar kali ketiga. Dan jangan rasa, oh tak fahamlah saya nak undur diri daripada belajar bahasa Arab. Tidak puan-puan. Sebab apa? Bahasa Arab ni kita akan jumpa setiap hari. Betul tak puan-puan? Betul Ustaz. Ya. Betul. Saya dulu pun macam perempuan juga puan-puan. Saya pun orang Melayu yang susah nak faham bahasa Arab. Tapi apabila kita faham bahasa Arab, insya-Allah sangat manis. Kita baca Al-Quran kita faham, kita sembahyang kita faham. Jadi insya-Allah kita doakan semoga Allah berikan kefahaman tentang bahasa Arab kepada kita. Okey, jadi saya rasa mungkin setakat itu sahaja untuk perkongsian dan juga perbincangan kita pada hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan sesi kita pada hari ini, puan-puan semua ada dalam grup WhatsApp kan? Ada Ustaz, ada. Ada Ustaz, ada. Ya. Apa-apa Ustaz boleh masukkan dalam grup WhatsApp tu lah. Jadi kita boleh tengok kat situ. Okey, boleh, bagus. So kita jadikan grup WhatsApp kita tu sebagai medium lah ataupun platform untuk kita berbincang. Kalaulah puan-puan tengah baca Al-Quran, tiba-tiba jumpa fi'il yang puan-puan dah belajar, ambil letak dalam grup, kita bincang. Kalau ada soalan, tanya aja. InsyaAllah kalau puan-puan tanya malam pun saya boleh jawab. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita jumpa PN kita masuk dalam. Boleh. Ustaz nak tanya. Ya. Nak tanya Ustaz. Okey. Ustaz, selain daripada ngajar dengan ni uhuwah yang Ustaz ada ngajar tempat lain ke? Macam mana? Selain daripada Ustaz mengajar di sini dalam platform yang dengan kita ni, Ustaz ada ngajar tempat lain ke? Atau kelas lain ke? Buat masa sekarang saya mengajar di Auditisi ni sahaja puan.
Okey, okey. Kalau kata Mungkin ada, mungkin ada kelas lain ke, kita boleh belajar lebih lanjut ke, mungkin Ustaz ada kelas ke, tak ada? kalau ada nanti saya akan maklumkan dalam grup. Okey, okey, okey. Okey, Satu baik. lagi saya nak tanya Ustaz, Okey. ini hari ini kelas yang ke-18 Ustaz daripada 24. Betul Ustaz? Ya, betul. Maknanya ada 6 kelas lagi lah ya. 6 kelas lagi. Dan puan-puan dan ibu-ibu semua akan bersama dengan saya sebab Ustaz Farhan dah berpindah ke tempat lain. Okey, 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 okey. Maklum Ustaz. Terima kasih. Okay, jadi mungkin cara penyampaian saya dengan Ustaz Farhan sedikit berbeza, tapi hadaf saya dan Ustaz Farhan sama, iaitu nak puan-puan semua faham dan juga menguasai bahasa Arab, insya-Allah. Okey, jadi saya InsyaAllah. setakat itu sahaja untuk hari ini. Puan-puan ada apa lagi soalan ke? Ma indi soal. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa aral, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Jadi saya sudahi kelas kita ataupun kita tangguh sesi perbincangan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semua puan-puan, ibu-ibu. Terima kasih Ustaz. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Apa-apa banyak, Ustaz. terkurang. Okey Ustaz. Sama-sama. La baksa puan-puan, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi